Umar Muhammad Azmi ditahan di penjara Kajang. Jadi ketika itu I say to myself that I will write a poem every day until Umar is released from the custody or from the jail. Jadi begitulah juga dengan saudara Adam Ali. Setakat ni kita dengar akan ditahan 5 hari reman, melainkan Latifah Koya dan suam Eric berhujah lah kan, atau keluar esok. Ataupun mungkin saudara Adam Ali akan selepas direman dilanjut lagi. Kita tak tahu sampai bila-bila. Tapi sebelum saya baca 2 buah sajak yang saya pernah tulis untuk saudara Umar, saya bacakan tadi yang saya kata Akta Hasutan di Mansur ya. Jadi ni ni buktinya saya print tadi. Akta Hasutan di Mansur, bukti kerajaan komited melakukan perubahan. Ini merujuk kerajaan GNI. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah mengumumkan pemansuhan Akta Hasutan 1948 dan digantikan dengan akta baru yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional. Keputusan untuk memasukkan itu dibuat untuk mencari mekanisme yang dapat menentukan keseimbangan terbaik antara keperluan menjamin kebebasan bersuara setiap warga Malaysia dan keperluan menangani masalah kemajmukan yang wujud di negara ini. Akta baru ini membolehkan pihak kerajaan lebih bersedia dalam menguruskan masalah negara yang berkaitan dengan tuduhan menggunakan Akta Hasutan bagi mengekang individu yang tidak sealiran dengan kerajaan. Penubuhan Akta Keharmonian Nasional ini juga dilihat dapat membantu mengukuhkan dan melindungi perpaduan negara serta memupuk keharmonian dalam beragama. Sungguh pun begitu, keseimbangan yang ideal adalah sangat perlu bagi mengelakkan kerencatan hak bersuara seperti yang dijamin Perlembagaan Persekutuan, iaitu menumpulkan daya kreativiti serta inovatif atau membebaskan semangat chauvinisme dan ekstremisme. Keseimbangan itu perlu dicapai dalam persekitaran masyarakat supaya lebih terbuka dengan akses kepada maklumat yang boleh menyebabkan limpahan maklumat, taraf pendidikan dan sosioekonomi yang semakin tinggi serta tahap harapan yang semakin meningkat. Antara peruntukan yang dicadangkan dalam Akta Keharmonian ini akan memberi penekanan kepada pemupukan semangat harmoni dan saling menghormati dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Justru itu, rang undang-undang baru itu akan bersifat lebih spesifik dan membolehkan kerajaan bertindak terhadap mana-mana pihak yang menggunakan isu sensitif untuk memecah belahkan perpaduan nasional. Melalui penubuhan Akta Keharmonian kerajaan ini juga pihak kerajaan akan memastikan peruntukan akta itu tidak menjejaskan kuasa untuk menangani perbuatan seperti mendatangkan kebencian dan penghinaan atau bagi memakilkan perasaan tidak setia kepada Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana raja. Ia juga meliputi perbuatan untuk menimbulkan permusuhan antara kaum dan mempersoal apa-apa hak, kedudukan, keistimewaan kedaulatan atau prerogatif yang dilindungi dalam perlembagaan. Secara keseluruhannya, pemansuhan Akta Hasutan 1948 ini dilihat sebagai tindakan berani kerajaan dalam menjayakan proses transformasi bagi menimbulkan elemen demokrasi di negara ini tanpa memanipulasi kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menilai daripada pelbagai sudut serta melihat keterbukaan yang cuba dilakukan oleh pihak kerajaan. Janganlah kita menjadi seperti pohon kayu tidak berbuah. Dari mana ni tadi? Jadi setuju atau tidak setuju ni, saya rasa tuan-tuan tahulah kan. Ini nampaknya sekadar retorik oleh pihak kerajaan, ya, malangnya. Sepatutnya Akta Hasutan ke, Akta Keharmonian ni ke, sepatutnya seperti kita dah sebut tadi, patut dikenakan oleh tokoh-tokoh yang tuan-tuan dan puan-puan sebut tadi tu. Nama-nama berkenaan yang sememangnya apa? Menimbulkan permusuhan antara kaum. Betul atau tidak? Kan? Yang kita lihat sensitif, tidak menjaga sensitiviti agama, perpaduan kaum, keharmonian dalam kerajaan kita.